Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menonton kepada para penonton yang mengikuti Bicara Pembela. Kali ini kita membawa seorang tetamu yang tidak asing, semua orang kenal dia lah. Beliau adalah Presiden ISMA dan juga pengurusi kepada Pertubuhan Pembela Islam. Okey. Baru-baru ini kita terbaca di dalam Malaysia Kini, iaitu pada 16 hari bulan Jun, satu artikel yang ditulis oleh Tuan Haji kita, ya, yang menyebut tentang satu perkataan istilah baru, yang mana istilah ni sebelum ni saya sendiri pun tak pernah dengar. Tapi ini adalah kali pertama. Saya ingin perkenalkan, ya, kita terlewat sikit ni. Tuan Haji kita, apa khabar? Selamat datang. Okey. Artikel yang ditulis oleh Tuan Haji itu menyentuh satu isu yang mengenai dengan pentadbiran negara. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara yang mempunyai raja dan juga Perdana Menteri dia. Maknanya kita mengikut sistem raja berperlembagaan. Itu yang kita faham. Dan kita kata bahawa sistem yang diamalkan, maksud saya cara pilihan raya itu mengikut sistem demokrasi. Baik. Tiba-tiba saya terbaca dalam artikel yang ditulis oleh Tuan Haji situ sebut semi-demokrasi. Jadi saya teruja. Jadi saya nak faham tu, walaupun saya baca, tapi saya rasa macam tak puas nak dengar daripada mulut orang yang menulis itu sendiri. Lagi kita rasa teruja, kan. Jadi boleh tak untuk yang pertama ni, mungkin ini bersiri. Saya nampak macam seolah tajuk ini tak boleh kita bincang dalam satu masa yang singkat ni. Dia perlu bersiri, maknanya panjang perbincangannya. InsyaAllah kita akan melibatkan beberapa orang akademik. Sebab ni istilah baru bagi saya. So, jadi mungkin untuk mukadimah ni, Tuan Haji boleh jelaskan sedikit, kalau boleh lah, apa maksud semi-demokrasi itu, sebagaimana yang Tuan Haji tulis. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Rashidi, dan terima kasih pada pihak pembela kerana beri peluang pada saya untuk berbicara tentang tajuk yang telah saya tulis dalam Malaysia Kini, sebagai apa saya istilahkan semi-demokrasi. Yeah. Jadi tajuk ini sebenarnya seperti yang disebut oleh Tuan Haji tadi, besar. Isu demokrasi ini isu besar dan telah dibincangkan oleh ramai pihak, antara Islam dan demokrasi. Yeah. Adakah demokrasi ini compatible dengan Islam ataupun tidak compatible? Banyak perbahasan yang dibuat. Ada sebahagian bersetuju bahawa demokrasi ini diterima dalam Islam, tetapi ada sebahagian yang menolak, mengatakan bahawa demokrasi ini adalah sistem barat dan tidak compatible. Dia tidak boleh dilaksanakan dalam negara Islam. Baik, negara kita telah mengamalkan demokrasi semenjak kita mendapat kemerdekaan, sekitar 60 tahun lebih yang lepas. Satu jangka masa yang saya kira agak panjang untuk kita menilai sama ada demokrasi yang ada hari ini adalah sesuai dengan negara kita, ataupun ada demokrasi yang saya panggil istilah saya mau demokrasi yang di-adjust bagi nak menyesuaikan dengan keadaan dan suasana dalam negara kita ini. Kita kena ingat demokrasi yang kita ambil ini adalah demokrasi yang dicedok daripada Westminster, daripada England. Jadi kita ambil verbatim, kita cedok di sini. Kebetulan mereka ada raja, kita ada raja. Jadi kita menggunakan sistem itu. Jadi sebab itu sistem ini telah diamalkan puluhan tahun di negara kita. Tetapi sejak akhir-akhir ini, kita tengok suasana negara agak kelam kabut. Dengan politician ataupun suasana politik yang bertukar-tukar, yang berubah-ubah, boleh melompat sana, melompat sini. Yang kalah dilantik dan sebagainya. Seolah-olah macam nak menunjukkan bahawa suara rakyat tu dah hilang. Suara kerusi yang timbul. Jadi ini merupakan satu suasana, saya bimbang akhirnya menimbulkan satu kekeliruan dalam rakyat. Betul. Sebenarnya negara ini kita nak ke mana?
Dan bila kita bincang dengan rakyat, yang kawan-kawan yang lain, sebenarnya terutama generasi muda, mereka sudah membenci politik dan tidak mahu lagi politik. Ya, betul. Jauhkan diri. Jauhkan diri. Dan ini bagi saya satu suasana yang tidak baik. Kerana Islam dan politik itu adalah sesuatu yang orang kata saling kait mengait. Ya, betul. Jadi kalau kita kata politik itu tidak mahu terlibat dalam politik, tak nak membicarakan dalam politik, hanya kerana dengan suasana yang ada sekarang ini, bagi saya itu satu kezaliman dari segi pemikiran politik itu. Ya, ya. Sedangkan politik sebagai berislam. Tapi bila orang membenci politik disebabkan perangai certain ahli politik, bagi saya itu satu kezaliman dari segi teori politik dan kefahaman politik itu, sehingga orang menjauhkan dari segi politik. Dan saya bimbang kalau ramai yang menjauhkan itu orang Islam, maka sudah tentu merugikan negara. Ya, betul. Baik, itu yang pertama saya nak jelaskan tentang bahawa kita inherit ataupun kita mewarisi ini daripada Westminster. Dan kita lihat kebobrokan hasil sistem politik ini menyebabkan akhirnya timbul suasana rakyat mula, terutama yang Muslim, telah menolak politik dan tidak mahu lagi terlibat dengan politik, which is sesuatu benda yang malang bagi negara. Perkara yang kedua saya nak bawa di sini ialah kita kena ingat di negara kita ini ada parameters yang tidak ada di Britain. Ini kena clear. Pertama sekali, agama kita berbeza. Ya. Mereka Kristian, kita Islam. Yang kedua, dominasi kaum. Ya. Di sini dominasinya orang Melayu. Ya. Budaya Melayu, tata cara Melayu, bahasa Melayu. Sekalipun majmuk, walaupun majmuk, tapi dominasi. Dominasi betul. Jadi ini berbeza juga dengan Britain. Jadi parameter-parameter ini kita lihat, adakah sebenarnya apa yang ada hari ini bersesuaian dengan parameter ini ataupun tidak? Ya. Saya dalam konteks ini, saya nak balik-balik pada konsep manusia itu, kewujudan manusia. Ini agak falsafah sikitlah. Ya. Tapi saya harap perkara ini perlu kita open. Kita berfikir secara, saya nak mengajak sebenarnya saya menulis itu supaya saya nak mengajak masyarakat terbuka pemikiran itu. Melihat kemelut ini dengan satu pandangan yang objektif yang lebih besar, bahawa di sana ada penyelesaian yang mungkin ramai tidak nampak perkara itu. So saya rasa rather than kita komplain, orang cross over, kita komplain sana, komplain sini, kenapa tidak kita memikirkan satu senario yang di luar pemikiran biasa dan memikirkan satu bentuk yang lain tetapi mengekalkan perlembagaan negara. Mesti dalam kerangka perlembagaan yang mana kita yakin bahawa itu adalah trust. Ya. Kita bukan nak keluar. Bukan nak bercanggah. Tidak sama sekali. Saya tidak bermaksud. Dan saya juga tidak menolak demokrasi. Ya. Saya tidak menolak sama demokrasi. Cuma saya nak membawa persepsi yang lebih besar lagi tentang demokrasi itu sendiri. Kita kena ingat, kewujudan manusia itu adalah merupakan satu kewujudan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu tanggungjawab. Ya, betul. Manusia ini bukan dilahir seperti kucing, seperti arnab dan sebagainya. Bebas, tidak terikat dengan undang-undang. Ataupun seperti pokok, tidak. Ya. Tetapi manusia ini dilahirkan atas satu objektif yang tertentu. Apa dia objektif itu? Iaitu untuk menguruskan dunia ini. Ya. Mentadbir dunia ini. Ya. Yang mana pokok, gunung dan ganang tidak sanggup. Jadi Allah jadikan manusia. Dan diberi tanggungjawab itu kepada manusia. Apa yang kita istilahkan dalam terma Islamnya sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Ya, ini penting. Jadi apabila kita bercakap tentang khalifah Allah, tentang mentadbir alam ini, tentang bahawa itu amanah Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebagai orang Islam sudah pasti bahawa setiap apa yang kita nak buat ini mestilah mengarah kepada ketuhanan, mengarahkan, mendekatkan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah bagi saya perbezaan antara demokrasi Barat yang didoktrinkan kepada kita dengan demokrasi dalam Islam. Demokrasi Barat
dia mengambil apa saya istilahkan sebagai masalah al-insan. Dia menjaga manusia itu sebagai manusia sahaja. Ya, betul. Tetapi dalam Islam, dia masalah al-ibad. Masalah seorang hamba. Ya. Apa makna hamba? Hamba ini maknanya dia bukan berkuasa sepenuhnya, tetapi dia adalah hamba kepada sesuatu. Dalam konteks agama Islam, sudah tentu kita subjek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep dia tu. Lain tu. Masalah al-ibad dengan masalah al-insan ini. Dua konsep yang berbeza. Jadi sebab itu benda ini kita kena lihat dalam konteks seperti itu. Barat, konsep Barat ini, dia membawa satu istilah lama, dia panggil ontological proximity. Apa itu? Iaitu memanusiakan Tuhan dan mempertuhankan manusia. Itu agak-agak ini sikit, agak confused sikit. Maknanya insania yang difahami oleh Barat itu ialah manusia tu yang berkuasa. Dia nak berkuasa itu. Itu adalah demokrasi sebenarnya. Demo itu adalah rakyat. Kratis itu adalah pemerintah. Jadi demokrasi ini dia bawa rakyat, kata Abraham Lincoln ni, dari rakyat, oleh rakyat kepada rakyat. Jadi di sini dia membawa rakyat itu menentukan segala-galanya. Ini perbezaan. Bercanggah dengan Islam. Bercanggah sama sekali. Maknanya dia membawa konsep ontological proximity. Seolah-olah manusia ini bertindak bukan sebagai khalifah, tetapi manusia ini bertindak sebagai Tuhan. Seolah-olahnya. Apa itu maknanya? Maknanya manusia ini berkuasa. Menentukan hukum, berkuasa, menentukan kata apa, perundangan dan sebagainya. Dia tidak ada rujukan. Maka sebab itu dalam satu penulisan beliau, Abu Ala al-Maududi, dalam masa yang sama beliau bersetuju demokrasi, tetapi beliau menjelaskan bukan demokrasi, tetapi dia mengistilahkan apa dia? Teodemokrasi. Oh ya. Iaitu demokrasi berlandaskan ketuhanan. Ini sebenarnya yang membezakan. Jadi sebab itu saya nak bawa kerangka itu sebenarnya untuk masyarakat memikirkan bahawa adakah solusi yang dapat menyelesaikan kemelut yang ada sekarang ini, yang menyebabkan berlakunya pertelingkahan politik, merebut kuasa dan sebagainya ini, yang boleh kita fikirkan. Sebab kalau orang faham konteks inilah, Tuan Haji, kalau orang fahamlah konsep khalifah ini, bahawa setiap manusia itu dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT, tak ada orang berani pun nak menipu, nak beli-beli, tak ada orang. Tak ada orang. Tapi kalau kita tanya hari ini, saya memang kalau kita tanya apa politik orang politik hari ini, pemimpin, apa agenda mereka, mungkin saya rasa mungkin tidak ada agenda pun. Sebab itu hari ini Islam pun dihina, kita tak boleh buat apa. Orang Islam dibunuh pun tak boleh buat apa. Macam kes Adib. Hatta yang paling menyedihkan, kita tengok isu-isu Islam yang tarik mana-mana orang Islam pun tak boleh kita nak bawa. Contohnya kes 355. Ya. Satu kes yang sangat unik, yang bagi saya luar biasa, yang tak pernah berlaku dalam dunia. Agaknya perkara berkenaan dengan Islam untuk orang Islam, tapi orang tak boleh bawa di bawah negara Islam. Jadi adakah ini demokrasi yang kita nak dalam konteks Islam? Jadi ini pemikiran-pemikiran ini yang saya cuba nak pecahkan kepada rakyat, supaya rakyat berfikir secara lebih objektif dan lebih matang lagi dalam nak menyelesaikan kemelut hari ini. Bukan kita kata setakat kata apa nak menyelesaikan orang ni, parti ni bergabung ni, tak. Lebih konsep yang lebih luas lagi. Sebab itu saya termkan sebagai semi-demokrasi. Okey, bagus. Saya melihat begini juga, betul satu segi. Demokrasi ni juga kalau kita tengok tu Haji, banyak negara bercakap tentang demokrasi. Amerika, dia bercakap demokrasi. India bercakap tentang demokrasi. Indonesia, demokrasi. Banyak negara demokrasi. Tapi kita tengok negara kapitalis, dia lebih maju. Kalau kita tengok China, dia lebih maju daripada sosialis. Lebih maju daripada negara-negara demokrasi itu. Seolah-olah sosialis ini lebih bagus. Takkan sistem dia lebih bagus daripada demokrasi kan? Jadi, boleh tak Tuan Haji bagi satu contohlah negara yang ada mengamalkan benda ni yang maksud dia macam ni. Kita ada demokrasi. Kemudian ada semi-demokrasi. Satunya. Kemudian bagaimana kita nak sesuaikan yang dimasukkan oleh Tuan Haji itu, semi-demokrasi itu. Saya bukan menolak yang betul. Dalam Islam, kita memang meletakkan Tuhan itu lebih tinggi lah.
Dan khalifah itu bukan maksud dia yang berkuasa. Bukan. Maksud dia melaksanakan sebagai hamba kepada apa yang disuruh, diperintah oleh Allah Ta'ala. Baik, kepada orang bawah. Maknanya dia amanah tu, dia pegang amanah. Jadi, semi demokrasi ini nak disesuaikan dengan negara Malaysia sekarang ni kan. Kita dah ada raja. Seperti saya sebut tadi. Kita dah ada parlimen kan. Jadi, parlimen tu ada menteri. Bagaimana kita nak yang Tuan Haji masuk ni nak selit di macam mana tu? Sebenarnya kalau ni Tuan Haji, sebenarnya kalau kita tengok masyarakat dunia hari ini, masyarakat dunia sebenarnya berada dalam keadaan dilema. Betul. Sangat dilema. Betul. Sama ada nak pergi demokrasi ala barat, yang mana kita tahu semakin hari semakin runtuh. Ataupun kita nak pergi pada autokratik seperti sosialis, komunis seperti China dan sebagainya. Jadi sekarang ni masyarakat sebenarnya dilema. Dan memang sudah ada kajian daripada pihak barat supaya melihat bahawa kemajuan China sekarang ini adalah disebabkan oleh sistem itu, politik itu, di mana tak ada parti. Seorang itu berkuasa segala-galanya membuat itu. Itu satu. Tetapi kita pergi ke China pula, timbul kemarahan rakyat, desakan rakyat untuk mengadakan demokrasi. Jadi sebenarnya dunia hari ini kata apa, dalam dilema. Tidak tahu mana sistem yang bagus. Dan kita tengok bahawa sosialis yang komunis yang berlaku di Rusia sudah jatuh. Betul. Jadi sebenarnya komunis atau sosialis ini bukan satu sistem yang boleh kita kata compatible dengan Islam pun. Saya yakin bahawa demokrasi lebih dekat kepada Islam. Cuma instead of demokrasi, bagi saya kena ada sistem teodemokrasi. Manakah ada negara yang mengamalkan itu? Saya tidak nampak lagi ada negara yang menuju ke arah teodemokrasi yang saya masukkan, sebab basically semua negara-negara ini menggunakan demokrasi yang diimport daripada barat. Yang mana kita tahu dahulu di awal kurun ke-19 barat telah menguasai ini dari segi kolonisasi dan sebagainya ini, termasuklah di India dan sebagainya, negara-negara Arab pun. Jadi kita menyebabkan kita tidak nampak mana satu negara yang mengamalkan apa yang saya istilahkan sebagai, ataupun saya ambil daripada Maududi ini sebagai teodemokrasi. Cuma dalam konteks kita ini, saya nak istilahkan sebagai semi-demokrasi lah. Jadi ini bagi saya satu pemikiran baru dalam konteks negara kita. Dan kalau kita lihat dalam perlembagaan, perkara ini bukan perkara yang luar biasa dan tidak boleh dilaksanakan. Kerana ada terma-terma dalam perlembagaan itu yang meletakkan bahawa possible untuk kita memberikan solusi yang boleh menuju ke arah apa yang istilahkan semi-demokrasi ataupun teodemokrasi ini. Sebagai contohnya, fasa 3/1, Islam sebagai agama persekutuan. Jadi ini jelas, walaupun ada pihak yang argue bahawa kita ini negara sekular dan sebagainya, tetapi kita kena ingat, sejarah negara bukan bermula ketika perlembagaan itu dibuat saja. Sejarah ini mula sejak awal dulu, zaman ketuhanan Sultan Malaka, di mana kanun Malaka itu sudah pun menzahirkan tentang hukum Islam. Saya baca itu, kanun Malaka itu, bagaimana bermula dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disebut situ siapa mencuri naklah dipotong tangan dan sebagainya. Dah ada undang-undang tu. Dan Imam Syafi'i menyebut sesebuah negara Islam walaupun dijajah dan tukar sistemnya kepada sistem barat, whatever sistem, statusnya itu kekal. Dia tidak mengubah statusnya. Dia masih lagi negara Islam. Cuma disebabkan oleh colonization, dia berubah sikit. Jadi ini perkosaan ini kita kena faham. Jadi kalau nak kata negara ini bukan negara Islam, negara sekular, saya salah. Imam Syafi'i boleh baca lah kitab Imam Syafi'i. Jadi ini pahaman ini saya rasa banyak orang tidak faham tentang status negara ini. Sebab itu apabila Tun Mahathir declare Malaysia ini sebagai sebuah negara Islam tahun 1986, saya bersetuju perkara itu. Kerana implikasinya sangat besar antara negara Islam ataupun negara sekular. Tetapi kita tahu sebahagian ahli politik yang yang tidak suka kepada Islam ini akan menekan dan mengatakan bahawa negara kita negara sekular. Malah parti yang mendukung Islam mengatakan ini bukan negara Islam ketika dulu.
Itu kena debate lah. Saya sangat tidak bersetuju. Sebab macam saya katakan tadi, sejarah kita bukan bermula 1957. Sejarah kita awal lagi daripada itu. Dan Kanun Melaka yang terpakai pada seluruh semenanjung tanah Melayu ketika itu adalah merupakan negara Islam. Sebab sebuah negara ini dikenali Islam melalui kanunnya, melalui undang-undangnya. Itu dari segi logiknya. Jadi, dan raja, sultan dan sebagainya telah memerintah raja ratusan tahun. Kekal, tak dihapuskan. Tak dihapus. Dan kita lihat bahawa kuasa raja ini dikekalkan dalam perlembagaan. Seperti Fasal 181/1. Maknanya berubah pun negara dan sebagainya, walaupun negara jadi persekutuan, tetapi kedaulatan raja-raja kekal. Maknanya kuasa raja-raja itu kekal. Ada. Apa maksud kedaulatan? Kedaulatan ini artinya maknanya kekuasaan itulah. Kekal di situ. Jadi, ini satu persepsi yang bagi saya seramai orang tidak faham bahawa di sana, di dalam perlembagaan itu sendiri, menyebut dan mengatakan bahawa bukan satu benda yang salah kalau kita nak melihat balik sistem demokrasi negara kita ini, yang mana saya yakin ahli-ahli politik mesti taklah setuju. Ya, sebab semua sekarang ni berebut pada menteri. Jadi bagi saya ini satu benda yang harus kita explore. Poin saya bila saya menulis ialah apabila kebobrokan kemelut politiknya ada yang tak habis-habis, yang dah lanjut usia pun nak kuasa lagi, yang dah kalah puluhan tahun nak lagi kuasa, lepas tu nak berebut jadi berserabut. Dan jadi seolah politik ini dianggap sebagai satu agenda untuk kuasa dan memperkayakan diri. So bagi ini satu benda yang sangat balang dalam konteks negara. Akhirnya apa yang tergadai? Agama entah ke mana. Kan, apatah lagi Melayu, hak orang Melayu lagi tergadai. Jadi ini saya harap diterima dalam konteks yang lebih terbuka dan perlu dibicarakan dan bincangkan supaya biar penyelesaian itu penyelesaian yang tuntas, yang berobjektif dan membawa masyarakat kepada kemajuan yang sebenarnya. Kalau tidak, kita berlega-lega di kalangan, tercari-cari. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat politik ini, Islam ini boleh mengangkat manusia itu kepada darjat kemanusiaan, hakikat insaniah, tul insan dia panggil, kesempurnaan ketinggian insan. Tetapi bila kita tidak ambil, maka insan itu jadilah macam kucing dan sebagainya, jadi macam binatang, berburu harta dan sebagainya. Jadi itu yang saya cuba nak ketengahkan dalam konteks apa yang saya maksudkan sebagai semi demokrasi. Okey. Bila Tuan Haji sebut tadi salah faham, memang tulisan Tuan Haji pun selepas Tuan Haji tulis, besok tu sudah ada timbul persoalan, orang bertanya. Baik Tuan Haji. Pertanyaan tu kita tengok dari dua sudut. Satu sudut orang yang tak faham. Satu lagi orang jadikan itu isu, mengatakan bahawa apa yang Tuan Haji nak bawa ini adalah resis. So sekarang ni orang mengambil kesempatan istilah resis tu digunakan. Soal apa yang Tuan Haji bawa ni bercakap tentang kedaulatan, kembali kepada raja-raja tadi yang Tuan Haji mention apa semua tu, seolah-olah menggambarkan kepada orang yang bukan Islam ni, ini satu resis, satu perkara yang menggugat dia orang. So macam mana kita nak, sebab Islam dia menjamin orang bukan Islam sebenarnya. Sebuah negara Islam, dalam sejarah kita boleh tengok kan, negara Islam apabila merintah, orang bukan Islam selamat. Tapi kalau negara yang bukan Islam, belum tentu orang Islam selamat. Kita sejarah tu. So macam mana Tuan Haji semi demokrasi ni nak kita... Saya lihat gini, hasil daripada ketidakfahaman konsep kewujudan manusia tadi dicampur pula dengan mengambil sistem demokrasi barat. Akhirnya Islam, politik Islam yang sepatutnya melahirkan keadilan, melahirkan kemakmuran, kesejahteraan, musyawarah, akhirnya kebahagiaan kepada manusia habis. Akhirnya berlakulah yang kaya semakin kaya, perasuah makin perasuah, negara pun hancur. Jadi, dan sistem ekonomi kita pun sebenarnya sistem kapitalis, yang mana yang kaya semakin kaya. Jadi ini menyebabkan orang tidak confident. Apabila kita bercakap tentang Islam, seolah-olah sana akan berlaku rasis, seolah akan berlaku diskriminasi, seolah-olah berlaku penghinaan terhadap agama-agama lain. Ini persepsi yang sangat salah. Dan tidak ada pun dalam perlembagaan kita mengatakan demikian. Dalam undang-undang kita pun tidak kata demikian. Jadi, kebobrokan inilah menyebabkan saya rasa kena ada satu pendekatan yang lebih holistik dalam melihat senario politik kita hari ini, supaya keindahan Islam itu,
kita kena ingat Islam ini bukan menjadi dunia ini sebagai sesuatu yang tak perlu. Kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati, duduk dunia nak, akhirat pun nak. Maknanya Tuhan jadikan dunia ini bukan untuk orang kafir ataupun biar maknanya orang Islam dia duduk berzikir, duduk sembahyang. Tidak. Dunia ini hak orang Islam, hak semua orang. Sebenarnya siapa yang berusaha dia dapat. Dan seharusnya ditadbirkan orang Islam yang dijamin dari segi keadilannya, jamin dari segi kesamarataan dan sebagainya. Sebab memang agama ini ataupun undang-undang ini diciptakan oleh orang yang menciptakan manusia. Sama ada di Islam ke tak Islam ke Cina ke India, memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So logiknya sudah pasti. Perundangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sistem yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, whatever namanya, walaupun semi demokrasi kalau saya boleh istilahkan, memang untuk aman, untuk semua orang. Jadi tidak timbul apabila kita kata semi demokrasi, apa kita kena lihat balik apa yang politik sekarang kita adalah unsur rasis, kita cuba mengawal kawan, tidak sama sekali. Itu di luar sekali daripada pemahaman Islam yang kita faham selama ini, dan saya yakin itu bukan yang kita nak masukkan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan demikian, saya tidak, sebenarnya saya menulis ada lanjutan artikel lagi selepas itu. Sebenarnya ini semua timbul sebab apa? Kenapa timbul negatif persepsi ini? Di kalangan orang bukan Islam. Kerana pemimpin-pemimpin kita, terutama orang Islam, gagal mempamerkan syaksiah, vision ataupun agenda yang boleh membawa kesejahteraan, keadilan, keamanan kepada semua orang. Tak kira Islam ke bukan Islam dan sebagainya. Dan ini sebenarnya bukan Islam. Islam bukan begitu. Jadi perislahan itu, proses perubahan ini, bagi saya perlu melihat balik kepada bukan saja kepada sistem, tetapi kepada orang itu. Orang itu sendiri. Kepahaman dia dan sebagainya. Jadi sistem ini sebagai pemudah cara. Sama ada demokrasi, sama ada teori demokrasi dan sebagainya, pemudah cara. Tetapi orang itu yang bagi saya penting untuk kita lihat, supaya dilantik pemimpin itu pemimpin yang benar-benar mempunyai jiwa kenegaraan. Kalau saya nak istilahkan sebagai, saya cuba bawa juga benda ni. Maknanya sistem politik kita hari ini lebih kepada sistem politik kepartian, bukan sistem politik kenegaraan. Betul. Apa itu kepartian? Kepartian ini maknanya dia bermati-mati mempertahankan parti, taksub dengan parti, dengan jawatan dalam parti, kuasa dalam parti. Habis JPRU ini dia akan pilih, dah fikir JPRU. Habis JPRU 14 dia dah fikir 15. Tak. Mana kita nampak menteri resign voluntary, jarang, selalunya dipaksa. Walaupun disebut saya resign dengan sukarela, tetapi selalunya dipaksa lah. Mana orang yang diberi jawatan tak nak, tak ada, semua nak. Tetapi kalau politik kenegaraan ini, orang parti dia buat silap, dia sendiri akan menegur. Betul. Dan kalau dia buat silap, dia sendiri sangat mengundurkan diri. Kadang-kadang sebab itu, kenapa orang Islam sendiri lebih suka tengok Barat? Kerana benda ini berlaku di Barat, tetapi tidak berlaku di Islam. Kita tengok bagaimana ahli politik di Barat, di Eropah, di New Zealand, di Australia, meletakkan jawatan jika berlaku sikit saja kesilapan. Even di Korea pun dan sebagainya. Tetapi di kita kalau buat silap, rasuah ke, ambil harta orang ke, relax je. Jadi rakyat pun pening tengok macam ni. Jadi sebab itu bila kita kemukakan Islam, apabila kita kemukakan tentang Melayu, jadi masyarakat jadi fobia atau terutama pada orang bukan Islam, orang Melayu. Kerana mereka nampak ketidakadilan, kerakusan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini satu senario. Kenapa kita kena tengok balik secara akademiknya, dari segi penyelesaiannya, dan mungkin di sana ada penyelesaian yang lebih holistik dan lebih berjangka panjang. Rather dan kita nak orang ni bersatu dengan ini, bermain politik, main gameplay. Jadi bagi saya itu penyelesaian yang membuatkan, macam saya katakan awal tadi, orang membenci politik. Dan bagi ini satu benda yang malang, kan itu bukan Islam. Membenci politik bukan Islam. Kan Islam dengan politik, kita baca buku Ibn Khaldun dan sebagainya, penguasaan itu adalah sebahagian daripada yang dikehendaki oleh Islam. Sekedar macam ni kita nampak sebagai jadi khalifah Allah. Kalau bagian jadi pemimpin, kalau kita sendiri tidak dapat kita kata membawa agenda mendekatkan manusia kepada Allah SWT, kalau kita tidak sendiri menguasai kepimpinan itu. Jadi bagi saya
perkara ini perlu dikupas dan dibincangkan lagi mungkin. Memerlukan masa yang panjang untuk kita fikir supaya biar ada satu penyelesaian yang lebih luas dan jangka panjang. Dan semua ini saya buat masih lagi tidak lagi daripada kerangka perlembagaan yang semua kita tahu sebagai kerangka kepada pembentukan negara. Okey, Tuan Haji. Maksudnya saya boleh rumusnya begini. Kita hendakkan satu sistem yang mana dapat melahirkan dan menyelamatkan negara ini daripada korupsi, kita kata. Daripada orang-orang individu yang salah, yang tak elok ni. Dan secara tidak langsung dengan sistem yang bagus ni tadi, maka lahirlah khairul ummah, rakyat yang bijak, yang pandai, yang betul kan. Lalu dari situ muncullah khalifah-khalifah yang pemikiran dia bagus apa semua. Dan maka terbentuklah sebuah negara yang mungkin macam Allah Ta'ala berkata, kalau negara itu bagus, aku redha negara itu, dia akan bangunkan negara itu. Bukan dia korup, dia buat lagi hancur kan. So, bagi saya melihat seolah-olah macam satu bala kita sedang berdepan dengan suasana politik yang ada pada hari ini kan. Baik Tuan Haji, bagus, sangat baguslah perbincangan ini. Saya nampak ada lagi perkara yang perlu saya nak tanya, tapi saya tengok masa sangat menceburui kita. Mungkin di sesi yang lain kita akan perdetailkan sikit. Saya tertarik sangat sebab dia ni, bila sistem demokrasi ini ada orang tanya, bagaimana dengan raja-raja Melayu, tergugat atau tidak? Walhal ada raja. Bagaimana dengan parlimen tadi yang saya sebut tadi kan? Apakah mereka tergugat? Lepas tu kita kena tengok juga yang bukan Melayu tadi. Dia pun nak, macam ada sekarang ni, saya melihat orang ni nak jatuh, orang ni macam Tuan Haji sebut tadi, manipulasi, perkara-perkara fitnah ni dah jadi merata dah, sampai itulah orang boleh bagi satu slogan, maksudnya satu manifesto sekadar nak menang pilihan raya. Bukan manifesto tu berteraskan betul-betul nak melaksanakan untuk menyelamatkan rakyat, tak. Sekadar bagi satu manifesto, menang pilihan raya cukuplah. Kemudian dia buat susukan hati. InsyaAllah kita nampak ini satu perbincangan yang baik. Tuan Haji pun telah mengupas, bagi saya nampak sedikit lah, bawa buka minda sikit Tuan Haji ni. Kejut juga nama Semi Demokrasi. InsyaAllah mungkin kita akan tanya lagi, mungkin kita akan bincang lagi, mungkin kita akan panggil, mungkin saya nampak gaya macam ni, kita akan bawa seorang lagi ilmuwan, boleh kita dalam bentuk perbincangan kita, dalam bentuk macam sembang-sembang, bagi pendapat, soal jawab, kita boleh dapat lagi satu kesimpulan yang lebih baik untuk masa depan negara tu. InsyaAllah setakat ini saja program kita, segmen Bicara Pembela. Saya Haji Nur Rashidi Haris bersama dengan Tuan Haji Amiruddin Yahya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, kita akan sambung lagi program ini, perbincangan ini di masa yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.